Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Okay, bertemu kita sekali lagi dalam rancangan live bersama saya Aizat Ismail di Facebook page Hartanah dan Anda. Okey, untuk pagi ni kita tukar sikit format. Kita tak naklah buat secara terlalu formal sangat. Jadi saya namakan sesi ni sebagai sesi sembang santai. Sesi sembang santai bersama saya. Okey, jadi tuan-tuan puan boleh berinteraksi, boleh kata apa, berkongsi pandangan, berkongsi informasi, berkongsi maklumat dan berkongsi pengalaman tuan-tuan puan semua bersama-sama apa ni dengan saya. Dan insyaAllah kita akan kupas dan bincangkan tentang topik pasaran hartanah ataupun property market pasca COVID-19. Okay? So sementara nak tunggu rakan-rakan yang lain masuk, okay, saya minta tolong tuan-tuan perempuan yang dah join rancangan live ni untuk kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan anda yang lain. Dan saya ambil masa lebih kurang dalam 2 ke 3 minit lagi untuk mulakan perbincangan kita, sementara nak tunggu rakan-rakan yang lain tu masuk lah. Okey, jadi kita berehat sebentar, okey, tunggu rakan-rakan yang lain masuk, sementara tu kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita dan lebih ramai lagi yang boleh berkongsi pendapat mereka, dan kita buatlah sesi ni sebagai sesi yang interaktif lah. Okey, alright, silakan kongsikan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okay, siapa yang dah join ni, saya nak minta tuan-tuan perempuan komen sikit sama ada boleh dengar dengan jelas ataupun tidak suara saya. Tolong kenalkan diri. Saya nampak lebih kurang ada tiga mata di situ yang sedang memerhatikan ataupun yang sedang menonton rancangan live ni, tapi saya tak tahu siapa anda. Okay, tolong kenalkan diri anda, sekurang-kurangnya anda bagi salam supaya saya tahulah yang anda dah join saya. Dan kita bolehlah bersembang, dan kita harapkan tuan-tuan perempuan boleh bantu saya untuk sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan tuan-tuan perempuan semua. Semoga mereka juga boleh join kita dan boleh bersembang dengan saya pada hari ni lah. Okay, siapa yang dah join tu tolong bagi salam, tolong lambai-lambaikan tangan. Boleh kenalkan diri anda supaya saya tahu yang anda dah join rancangan live ni. Okay, Waalaikumsalam. Cik Zul dah masuk. Terima kasih Cik Zul. Okay, Cik Zul minta tolong Cik Zul kongsikan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Terima kasih banyak-banyak Cik Zul. So kita tarik seramai mana yang boleh untuk kita sama-sama bersembang santai pada pagi ni. So konsep pagi ni kita lebih kepada sharing yang bersifat santai lah. Kita tak nak terlalu formal sangat. Kalau dulu kita terlalu memfokuskan kepada apa yang saya tunjukkan di slide, tapi hari ni kita buat sesi ni lebih kepada sesi bersembang lah. Bersembang santai, jadi kita boleh sama-sama berkongsi idea, berkongsi pengalaman, kongsi maklumat, dan kita sama-sama boleh berbincang secara ilmiah, macam mana kita boleh overcome ataupun mengatasi sebarang masalah, especially untuk rakan-rakan sahabat-sahabat RAN di dalam bidang hartanah ni. Sebab tu saya ambil topik pasaran hartanah pasca COVID-19. Saya tahu sekarang ni memang masing-masing dah rasa impact COVID-19 ni. Bila penularan COVID-19 ni berlaku dengan meluasnya, kebanyakan daripada kita memang terkesan dan mungkin pagi ni kita boleh sama-sama berbincang, kita boleh bersembang bersama untuk kita fikirkan dan untuk kita ambil jalan tengah, jalan penyelesaian, macam mana kita nak
overcome lah, kita nak mengatasi masalah pasaran hartanah yang semakin kata apa, lembab sekarang ni. Okay, so saya nampak nama Tuan Haji Wahab di situ. Waalaikumsalam Tuan Haji, terima kasih Tuan Haji join. Okay, Tuan Haji macam biasa Tuan Haji, kita tolong sharekan, tarik lagi rakan-rakan yang lain untuk join sekali. Ada lebih kurang 7 mata kat situ saya nampak, tapi saya tak tahu siapa yang ada, sebab saya tak perasan nama anda tu keluar lalu lalang kat situ selagi anda tak bagi salam, selagi anda tak memperkenalkan diri. Memang saya tak kenal lah siapa anda. Jadi saya mohon siapa yang dah join tu tolong kenalkan diri, tolong kenalkan diri, tolong kata apa, sharekan video ni kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita pada pagi ni. Okay, Wali Hartanah pun dah join. Saya nampak nama Wali Hartanah di situ. Okay, Faiza pun dah join. Terima kasih. Terima kasih kepada Wali Hartanah juga, Faiza. Alright, Haji Wahab, Cik Zul, siapa lagi? Okay, so saya harapkan masing-masing boleh bersedia dengan pen dan kertas. Saya tak sediakan slide yang khusus untuk topik pada pagi ni. Jadi mungkin kita buat perbincangan ni secara perbincangan yang santai. Kita sembang-sembang santai, dan insyaAllah kita boleh kata apa, berinteraksi. Waalaikumsalam Tuan. Okay, terima kasih. Terima kasih Tuan Wali, Wali Hartanah. So bila kita dah buat live ni macam-macam nama keluar baru saya perasan lah dalam bidang hartanah ni, rakan-rakan sahabat-sahabat RAN ni, especially yang orang kata apa, actively buat kata apa, online marketing melalui Facebook ni kan. So baru saya perasan nama macam-macam nama ada. Tapi itulah, saya memujilah sikap tuan-tuan perempuan semua. Walaupun tuan-tuan perempuan berada dalam keadaan yang mungkin agak sukar untuk buat marketing, tapi tuan-tuan perempuan masih lagi berada di sini, masih lagi ingin dahagakan ilmu, dahagakan maklumat, dan terus berkongsi maklumat tuan-tuan perempuan, yang mana kita nampaklah dalam posting-posting harian yang tuan-tuan perempuan buat tu, banyak yang memberi sharing, yang memberi perkongsian tentang perkara-perkara yang mungkin boleh membantulah masyarakat di luar sana. Jadi itu antara saranan saya lah, masa kita nak buat marketing ni. Sebenarnya bagi saya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni kurang sesuai lah untuk tuan-tuan perempuan buat marketing khusus untuk menjual. So masa sekarang ni lah sebenarnya tuan-tuan perempuan perlu memperbanyakkan lagi posting-posting di Facebook ataupun di mana-mana social media, di Instagram, kalau ada yang buat video tu di YouTube, banyakkan sharing sebenarnya, banyakkan sharing bagi berkongsi maklumat dan berkongsi pendapat. Jadi itu sebenarnya yang lebih membantu, rather than kita buat marketing untuk jual hartanah yang ada dalam listing kita. Okay, so perkara tu saya dah syorkan awal-awal lagi masa dalam rancangan live saya beberapa minggu lepas, kalau tak silap saya, yang saya ada kongsikan tentang marketing strategi, marketing strategi kepada perunia-perunia hartanah, especially dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni. Sebab kalau kita tengok di luar sana, kebanyakan daripada masyarakat dia agak sukar ataupun agak risau apa impak yang akan berlaku selepas daripada wabak COVID-19 ni menular. Jadi diorang kurang memikirkan tentang nak memilih hartanah mana, ataupun mungkin diorang agak kurang berminat untuk membuat pembelian hartanah pada masa sekarang. Kurang berminat sebab apa? Diorang risau uncertainty lah, berlaku uncertainty di situ. Dan diorang nampak macam kalau katalah nak commit, nak beli hartanah pada masa sekarang ni, diorang tak nampak yang keadaan sekarang ni sangat membantu diorang lah. Jadi apa yang kita perlu buat sebagai perunia hartanah, kita kena berkongsi maklumat kepada diorang, berkongsi cara macam mana diorang boleh mendapatkan hartanah mereka dalam masa yang agak meruncing sekarang ni, apa kelebihan yang ada pada masa sekarang. Okay, dan insyaAllah pada pagi ni kita bersembang santai, kita berkongsi apa yang saya ada, saya kongsikan. Apa yang tuan-tuan perempuan ada, kita boleh kongsikan sama-sama, dan kita boleh berbincang macam mana kita nak overcome masalah tu. Okay, so saya nampak nama Puan Hawa di situ. Terima kasih. Waalaikumsalam Hawa. Okay, so siapa-siapa yang dah join ni, saya mohon bantuan semua untuk tolong kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain, okay, supaya lebih ramai lagi yang boleh join kita pada pagi ni lah.
Okey, untuk tidak membuang masa, saya mulakan kita punya sembang santai pada pagi ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah semua. Okay, saya mengharapkan agar apa yang kita bincangkan pada pagi ini bukan setakat terhenti di sini sahaja. Okey, so saranan saya adalah apa yang kita dah bincangkan mungkin selepas habis saja siaran live ni, tuan-tuan dan puan dah boleh mulakan langkah pertama untuk membantu. Okey, mulakan langkah pertama untuk membantu masyarakat di luar sana. Sekurang-kurangnya mereka dah nampak, mereka dah tahu maklumat yang kita sampaikan pada mereka tu lebih menjurus kepada untuk membantu mereka. Okey, so apa yang kita nak sharekan pada pagi ini lebih kepada kita nak tengok keadaan pasaran selepas daripada COVID-19, apa yang akan berlaku pada pasaran hartanah di Malaysia ni. Okey, dan saya ada buat beberapa kajian beberapa kajian yang saya dah buat, dan saya tengok daripada kajian yang saya lakukan tersebut memang agak keadaan sekarang ni memang agak meruncing. Bukan nak kata not in favor of perunding hartanah macam tuan-tuan perempuan semua, tidak. Tapi sebenarnya bila kita tengok bila berlakunya kemesetan ekonomi, sekarang ni dah pun berlaku recession. Kalau kita tengok bukan di Malaysia saja, di merata dunia. Okay, kalau di Amerika sekarang ni dengan kata apa trade war yang Amerika tengah lakukan dengan China, dan macam-macam gosip yang kita dengar yang mengatakan bahawa China sengaja menghantar virus COVID ni ke dunia, ke seluruh dunia untuk melumpuhkan ekonomi. Jadi benda tu semua hearsay lah bagi saya. Kita tak nak ambil tahu, bukan tak nak ambil tahu, kita bukan nak mementingkan tentang dari mana asalnya sebenarnya virus COVID-19 tu, dan macam mana strategi pihak yang menggunakan virus tersebut untuk menjahanamkan ataupun meruntuhkan ekonomi dunia. Bukan itu yang kita nak. Kita nak bincangkan pada hari ini adalah impact COVID-19 tersebut terhadap pasaran hartanah, khususnya kat Malaysia ni. Okey, dan kalau kita tengok beberapa tahun yang lepas, daripada tahun 2018 sebenarnya, daripada tahun 2018 kita tengok keadaan pasaran hartanah sekarang ni memang agak slow lah. Daripada bukan baru-baru tahun 2020 ni saja, daripada 2018 lagi. Kalau tuan-tuan puan buat kajian, tengok keadaan pasaran pada tahun 2 tahun ke belakang ni, memang harga hartanah tu boleh dikatakan agak stagnan. Agak stagnan, dan mungkin graf tu daripada macam ni dia dah mula turun ke bawah, daripada mendata stagnan mendata, dia dah mula turun ke bawah sikit demi sikit lah. Yang saya maklumkan ni termasuklah hartanah primer ataupun primary daripada pemaju, dan juga hartanah sekunder lah yang secondary daripada subsale. So dua-dua impact tu kita dah nampak sejak tahun 2018 lagi. Dan kalau tuan-tuan puan masih ingat, last year 2019 berlakunya HOC, House Ownership Campaign, yang telah pun diwujudkan oleh kerajaan untuk boostkan balik market. Untuk boostkan balik market, especially untuk hartanah-hartanah yang tak terjual oleh pemaju-pemaju hartanah. HOC 2019, macam-macam stimulus yang dah dibuat. Ada diskaun untuk harga rumah yang dijual oleh pemaju. Sebab pemaju ni kebanyakan pemaju, diorang dah bina rumah, tapi kebanyakan rumah yang dibina tu tak terjual. Bila tak terjual tu, harga mereka tu diorang terpaksa turunkan. Jadi diorang buat HOC, House Ownership Campaign, macam-macam package yang ada. Ada yang menawarkan package untuk memberi diskaun harga rumah, bagi rebate. Ada yang bagi free zero entry cost, tak perlu nak bayar legal fee, stamp duty dan sebagainya. Ada juga yang bagi package free kabinet, free furniture, dan kebanyakan daripada pemaju-pemaju ni bukannya pemaju yang calang-calang, kebanyakannya adalah PLC, public listed company. So bila pemaju yang besar-besar dah buat macam tu, kebanyakan orang nampak memang market hartanah sekarang ni memang berada dalam keadaan yang agak tenat lah. Saya boleh katakan bahasa mudahnya tenat. Sebab kalau kita tengok lambakan hartanah di luar sana memang terlalu banyak. Penawaran tu terlalu banyak, tapi permintaan daripada bakal-bakal pembeli tu agak kurang berbanding daripada 5 ataupun 6 tahun yang lepas. Kalau dulu tuan-tuan puan, bila kita nak beli hartanah, especially yang dimajukan oleh pemaju-pemaju yang besar, okay, saya tak nak sebutkanlah nama siapa, tapi kalau kita boleh bayangkan dulu, yang saya cerita dulu ni mungkin dalam 10 tahun ke belakang. Bila kita tengok launching yang dibuat oleh pemaju, mungkin ada rakan-rakan brand di sini yang mungkin dah lebih daripada 10 tahun dalam industri. So mereka dah tahu dah. Dulu pemaju biasanya jarang nak ambil
agensi hartanah untuk bantu mereka membuat promosi. Pemaju sendiri boleh mendabik dada, pemaju sendiri boleh mendabik dada, diorang boleh iklankan sendiri, diorang boleh jalankan dia punya marketing sendiri tanpa perlu mengguna pakai khidmat daripada perunding hartanah. Okey, cerita 10 tahun dulu. Launching aja, belum sempat lagi hartanah tu nak dibuat soft launch, maknanya launching yang dibuat soft launch tu saja, booking tu dah habis. Maknanya dah orang kata apa, kuota yang disediakan tu dah habis. Semua dah fully book. Itu 10 tahun lepas punya cerita. Saya masih ingat lagi masa saya kata apa, berkhidmat sebagai peguam di firma guaman yang saya makan gaji dululah sebelum saya buka firm saya sendiri, tahun 2009 pada masa tu. Saya masih ingat lagi. 2009 ada launching, saya tak nak sebutlah pemaju mana, di Shah Alam. Di Shah Alam. Orang siap tidur lagi kat luar. Nak tunggu beratur tu, nak tunggu beratur sampai dia orang risau takut hartanah yang ditawarkan tu habis, dia orang sanggup beratur untuk orang kata apa, booking hartanah tersebut dengan tidur kat luar. Katalah launching tu mulanya pukul 8. Pukul 12 malam lagi dia orang dah start beratur. Itu senarionya 10 tahun yang dulu. Okey. Tapi surprisingly sekarang ni 2 tahun kebelakangan ni, bila orang buat launching, bila pemaju buat launching, tak ada orang yang datang. Kalau ada pun mungkin sikit lah. Orang yang mungkin nak survey, bukan datang nak beli lagi, dia baru nak survey, nak tengok apa semua lah kan. Dan trend sekarang ni, pemaju dah mula gunakan khidmat perunding hartanah ataupun agensi hartanah untuk bantu mereka marketkan hartanah yang mereka jualkan. Okay, itu senario yang berlaku sekarang. Okay, berbanding dengan 10 tahun ke belakang dululah. Sebab saya ingat dulu bila kita nak buat launching tu, lawyer yang buat preparation untuk S&P ni dah siap dah. Dah siap dah dengan dokumen SPA dan sebagainya. Jadi bila orang buat booking, dulu booking tak macam sekarang. Booking sekarang ni mungkin bayar 500, mungkin bayar 1000 dah cukup untuk booking. Tapi dulu diorang kena sediakan, sekurang-kurangnya diorang kena sediakan 10,000 just untuk book satu unit rumah. Cuba bayangkan, kalau katalah zaman tu, katalah harga rumah yang ditawarkan tu 300,000 sebagai contoh. Diorang dah kena sediakan 5,000 ataupun 10,000 just untuk booking. Dan lawyer pula kena prepare dokumen, pada masa yang sama kena prepare S&P. Jadi mereka diberi masa lebih kurang dalam 2 minggu saja. Dalam 2 minggu saja untuk meneruskan dengan menandatangani perjanjian jual beli ataupun SPA tu. Dan loan pula, application untuk loan pada masa tu, walaupun rate ni tak berapa cantik, masa tu kalau tak silap saya dalam 4.9, 4.7, paling murah pun yang saya pernah dengar pun dalam 4.7% lah, 4.7%. Tapi loan tu memang orang kata dia punya pembeli yang berminat nak beli, walaupun dalam keadaan loan yang tak berapa rate yang tak berapa cantik pada masa tu, masih ramai lagi yang beratur dan berebut nak beli hartanah pada masa tu. Jadi itulah bila kita kenangkan sejarah peristiwa-peristiwa yang dah berlaku sebelum ni, kita compare balik, kita bandingkan dengan yang berlaku sekarang ni. Memang pasaran tu memang kita nampak impactnya memang agak terkesan, walaupun bukan nak katakan berkenaan dengan COVID-19 ni saja, daripada tahun lepas 2018 lagi sebenarnya dah berlaku dah. So ada yang kata 2017 lagi dah mula slow sebenarnya. Okay. Jadi bila berlaku perkara macam tu, sebenarnya apa yang akan berlaku pada kita, kepada tuan-tuan dan puan sebagai perunding hartanah, kepada saya sebagai seorang peguam, dalam keadaan sekarang ni, apa yang kita perlu risaukan, apa yang kita perlu fikirkan. Okay, alright. Dan saya terbaca satu artikel di UK, di United Kingdom. Okay, kalau tuan-tuan dan puan boleh fahamkan. Okay, keadaan di UK dengan di Malaysia ni sebenarnya untuk saya sebagai seorang peguam, di UK dan juga di Malaysia ni, dia punya sistem tu agak berbeza sikit. Tapi kalau kita baca artikel tu menceritakan tentang lebih kurang 80% firma guaman di UK akan tutup kedai, akan tutup firma mereka disebabkan impact COVID-19 ni. Jadi kat situ lagi saya baca artikel tu, saya rasa risau bila saya kenangkan, kalau kat UK yang firm yang dia cakap tu bukan firm yang kecil-kecil, firma yang memang besar, yang terkenal, memang dia punya lawyer tu sampai kadang-kadang sampai 20-30 orang lawyer untuk satu firm. So yang
impact COVID-19 ni terhadap firma guaman di UK mengakibatkan mereka terpaksa tutup kedai. Aktiviti guaman ni dah mula nampak berkurang sebab di UK tu dia pecahkan pada dua lah, dia panggil barrister dan juga solicitor. Okay? So saya tak nak kupas lanjut tentang perkara tersebut, tapi yang saya nak beritahu di situ, impact dia tu bukan saja berlaku di Malaysia, dan na'udzubillah minta jauh lah, kalau boleh kita tak nak lah kesan negatif tersebut akan sampai juga di Malaysia, tapi whether we like it or not, memang perkara tersebut menjadi kerisauan kita semua. Okay, kalau tuan-tuan perempuan tengok ada agensi hartanah yang sekarang ni yang dah mula mengecikkan dia punya operasi. Kalau saya tak nak sebut agensi mana lah, tapi agensi tersebut dulu mungkin 10 tahun dulu memang tuan-tuan perempuan tengok dia memang besar betul agensi ni. Ejen ni bukan setakat beratus orang, beribu orang. Banyak dia punya cawangan. Tapi sekarang ni kalau tuan-tuan perempuan tengok agensi yang besar tu dah mula mengecilkan dia punya operasi. Banyak ejen-ejen daripada agensi tersebut yang dah keluar, dah masuk ke agensi tanah lain. Kenapa? Sebabkan impact macam ni lah. Impact macam ni, pasaran tanah tu dah mula mengecil dan orang kata kurang minat dari segi pembeli untuk membeli tanah dalam keadaan ekonomi yang berlaku sekarang. Dan mungkin ada sebab-sebab lain tu saya kurang pastilah, tapi yang saya boleh sampaikan di sini setidak-tidaknya kebarangkalian daripada pengecilan saiz operasi agensi tanah tersebut disebabkan oleh kurangnya penawaran untuk pembelian lah. Kurangnya penawaran tu, kurangnya pembelian. Penawaran tu banyak tapi pembelian tu kurang. Jadi itu yang menyebabkan, sebab agensi ni memang saya rasa dia fokus dia lebih mengutamakan penjualan hartanah di sekitar Klang Valley lah. Kalau kita tengok kat Klang Valley ni memang penawarannya terlalu banyak. Penawaran terlalu banyak, dan dalam masa yang sama sekarang ni pembelian tu permintaan daripada pembeli tu memang agak kurang lah berbanding dengan sebelum-sebelum ni. Okey, so kita teruskan. Saya baca sekejap komen-komen yang ada. Banyak memberi manfaat kepada masyarakat dari menjual. Yes, betul. Terima kasih Puan Hawa. Thank you Tuan, perkongsian pagi ni, topik menarik. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Tuan Nasrul pun dah join. Terima kasih. Selamat pagi Nasrul. Okey, so siapa yang dah join kita pagi ni, topik kita pada pagi ni membincangkan tentang pasaran hartanah pasca COVID-19. So, okey, kita bila kita dah recap balik apa yang saya cuba sampaikan tadi, tuan-tuan perempuan dah nampak dah sebenarnya, dah boleh orang kata memikirkan, dah boleh memikirkan keadaan pasaran hartanah pada tahun 2020 ni macam mana yang akan berlaku. Sebab dulu mungkin kita tak nampak lagi COVID-19 ni sebagai satu ancaman, tapi sekarang ni kita dah nampak dah. COVID-19 ni bukannya ancaman yang kecil-kecil, ancamannya sangat besar. Impact ni yang akan kena pada kita ni sangat besar. Jadi bila berlaku impact COVID-19 ni, memang kita akan jadi orang kata buntu, dan setidak-tidaknya kita akan semangat kita ni, mungkin kalau dulu semangat kita di peak kita ni, kita target 2020 ni inilah tahunnya untuk kita habiskan rumah-rumah yang ada dalam listing kita dan sebagainya. Tapi bila datangnya COVID-19 dengan adanya PKP yang kita tengah hadapi sekarang ni, kita dah mula rasa down. Tapi percayalah, saya cakap, tuan-tuan perempuan sebenarnya boleh ambil pengajaran dan boleh gunakan apa yang berlaku ni, ada hikmah di sebaliknya. Percayalah cakap saya. Percayalah cakap saya. InsyaAllah ada hikmah di sebalik apa yang berlaku sekarang ni. Semua yang Tuhan jadikan tu ada hikmahnya. Jadi jangan fikir negatif, teruskan berfikir positif. Tujuan saya menyampaikan topik ni untuk kita bincangkan sama-sama pada pagi ni, bukan untuk menakut-nakutkan tuan-tuan perempuan semua, tapi saya cuba untuk bina semangat, saya cuba untuk bina motivasi tuan-tuan perempuan untuk bekerja lebih keras. Itu sebenarnya tujuan saya buat topik macam ni lah. Alright, so kita baca KS Property punya komen di sini. Okay, apa pendapat Tuan before pemaju nak buat development, adakah dia kena buat visi study terlebih dahulu, such as appoint special consultant, impact of transport, traffic, population, infra dan lain-lain, construction, material atau government policy? Yes, betul. Saya setuju. Saya bersetuju dengan KS punya orang kata buah fikiran tu, dengan saranan yang KS lakukan.
Sebenarnya pemaju memang sebelum dia buat apa-apa projek, dia kena buat feasibility study dulu. Dia kena buat feasibility study untuk mengetahui keadaan pasaran pada masa tu, apa yang dia perlu lakukan, apa yang pembeli nak, apa yang dia nak menawarkan sesuatu yang mungkin boleh suit dengan kehendak, boleh suit dengan kehendak bakal pembeli. Tak guna kalau dia buat projek shop sendiri, tak boleh jual. Dia buat projek yang gah-gah dan sebagainya tapi tak boleh jual. So berbalik kepada apa yang KS tulis kat situ, sebenarnya dalam keadaan sekarang ni, kita tak nak cerita hartanah yang akan dimajukan selepas ni. Kita nak cerita sekarang ni yang bagi saya lebih penting lah. Yang lebih penting sekarang ni, bagaimana hartanah yang dah terjual, yang dah siap tapi tak terjual lagi oleh pemaju-pemaju hartanah di luar sana tu, mereka nak menghabiskan saki-baki projek yang ada dalam keadaan ekonomi yang tengah runcing, tengah tenat sekarang ni. Jadi feasibility study untuk projek-projek yang akan datang apa semua tu, bagi saya kalau diorang buat benda tu, diorang fikirkan sekarang ni, projek tu mungkin dia akan buat mungkin dalam 5 ataupun 6 tahun yang akan datang. Dan saya dah nampak dah kesannya sekarang ni, projek-projek yang tengah under construction. Kebanyakan projek under construction, bila berlaku PKP macam ni, diorang tak boleh nak teruskan. Bukan projek yang orang kata penting. Dia bukannya essential services ataupun projek yang dikategorikan memang kena jalankan juga dalam tempoh PKP ni. Jadi kebanyakan projek hartanah, diorang terpaksa stop. Terpaksa pause kejap sementara PKP ni tengah berlaku. Jadi bila saya tengok kat situ, kebanyakan pemaju-pemaju yang mana mempunyai land bank ataupun keadaan mungkin pemaju tu kaya dengan tanah-tanah yang ada. Kalau tengoklah sebagai contoh, kalau kita lalu dekat kawasan Seremban, kita lalu dekat kawasan Sepang yang dulunya ladang-ladang kelapa sawit, sekarang ni kebanyakannya telah pun bertukar menjadi projek-projek perumahan. Yang mana pemaju-pemajunya asalnya dulu adalah diorang ni develop rumah daripada tanah ladang sawit yang diorang own. Yang sebelum ni asalnya diorang buat pertanian untuk peladangan sawit, diorang dah tukar benda tu jadi projek perumahan. Dan bagi saya perkara tersebut, bila dia buat projek baru, sebenarnya sebelum diorang start buat projek baru tu, feasibility study macam yang KS beritahu ni memang diorang dah start buat. Diorang dah buat daripada dulu lagi. Cuma mungkin bagi saya konsultan yang dilantik ataupun mungkin konsultan tu berada dalam kalangan pemain-pemain industri hartanah tu sendiri ataupun di dalam syarikat mereka sendiri. Ataupun dalam bahasa mudahnya diorang ni engage dengan orang luar ataupun diorang gunakan kepakaran di dalam diorang punya own department. So ada pemaju yang besar-besar ni dia ada department dia sendiri kan, dia yang buat feasibility study. Jadi feasibility study kat sini sebenarnya kalau tanya dengan pendapat saya, sebenarnya feasibility study yang diorang kena buat tu mesti menjurus kepada permintaan ataupun nak memenuhi permintaan daripada masyarakat at large. Itu yang paling penting. Bukannya dia just nak tengok dari segi perkara-perkara luaran semata-mata. Dia kena tengok dari segi perkara-perkara dalaman. Yang penting sekarang ni, dia kena buat rumah yang boleh, yang mampu, yang memang berada dalam kalangan rumah yang boleh dibeli oleh masyarakat yang memerlukan. So jangan, we don't have to talk about selling property for investment. No more selling property for investment, but selling property untuk memenuhi keperluan. Itu yang paling penting. Tapi pemaju ni kadang-kadang dia fikir, dia buat rumah, dia memanglah siapa-siapa pun buat bisnes, dia buat satu bisnes tu untuk nak mengawetkan keuntungan. So memang profit tu memang dia pentingkan di situ. Tapi bagi saya sekarang ni, kalau you buat satu-satu projek tak boleh nak jual, so profit ni kat mana? Kan tak dapat juga profit di situ. Jadi bagi saya yang paling penting sekarang ni, buat projek yang boleh dijual dan memenuhi keperluan masyarakat di luar. Itu yang paling penting. Kalau katalah projek tu, harga rumah yang kita nak tawarkan tu terlalu tinggi ataupun tak mampu dimiliki oleh pembeli di luar sana, definitely projek tu tak boleh jual. Tak payah nak sembang lah. Memang tak boleh jual. Kan? Jadi kita sebagai ejen hartanah, tuan-tuan perempuan semua, bila dah nak buat market, untuk especially those yang concentrate untuk buat undercon punya projek kan, so tak payah nak pening-pening kepala nak cari projek-projek lagi, sebab sekarang ni
kebanyakan projek yang ada ni, memang pemaju dia masih lagi dalam keadaan dia rasa macam dia boleh jual. Dia rasa macam dia ni tahap dewa lah. Okey, bahasa kasarnya macam tu. Dia rasa dia ni tahap dewa lah, tak kisah aku buat projek macam mana pun orang mesti beli punya. Okey. So no more, tak ada lagi dah macam tu. Kita tak payah nak bermimpi cerita 10-15 tahun dulu. Buat aja apa-apa projek habis. So, sekarang tak ada lagi dah. So pemaju sekarang ni kena tumpukan buat projek yang memang untuk memenuhi keperluan masyarakat dan memenuhi especially golongan yang M40 ni lah, M40, B40 ni mungkin agak sukar sikit, tapi M40 punya keperluan ni, rumah yang macam mana yang sepatutnya diorang develop, itulah sebenarnya yang diorang kena khususkan sekarang ni. Itu pendapat saya lah untuk menjawab apa yang KS tanyakan tu. Okey, tahniah Tuan Zack, topik yang amat menarik. Terima kasih Tuan Zul, Tuan Haji Zul. Okey, terima kasih. Cik Zul Hairul pun ada komen kat sini, dah mula terkesan dengan drastik. Yes, betul. Terbaik Tuan Zack. Okey, Tuan Ismadi pun ada. Terima kasih Tuan Ismadi. Projek Sendayan, boleh ke rent ambil direct projek dengan pemaju? Okey, so apa yang Faizah beritahu di sini, yang soalan yang Faizah beritahu ni, okey, sebenarnya kebanyakan agensi hartanah, okey, dalam keadaan sekarang, kalau kita tengok penawaran melebihi permintaan, dan tidak boleh tidak, pemaju-pemaju ni sebenarnya dia dalam keadaan terdesak nak habiskan projek-projek yang ada. Jadi pemaju ni pula biasanya dia ada agensi-agensi hartanah yang dia engage untuk bantu mereka menjual hartanah yang tak habis jual ni, dan dengan dalam masa yang sama mungkin sekarang ni saya dah nampak pemaju ni quite open. Kalau dulu mungkin dia bagi eksklusif untuk satu ataupun dua agensi maksimum, tapi sekarang ni saya nampak kebanyakan pemaju yang bukan kecil-kecil punya pemaju, yang PLC, yang public listed company ni, kebanyakan pemaju yang besar-besar ni diorang dah start buka untuk ramai ejen masuk, bukannya setakat satu ataupun dua agensi saja. Okay, so bagi saya, kalau nak menjawab soalan Faizah tadi, dia tak boleh nak go under personal lah. Maknanya kalau katalah Faizah sebagai rent, Faizah pergi tanya dengan pemaju tersebut, biasanya pemaju tu akan cakap, okay, kami buka, tapi buka untuk agensi. Jadi apa yang saya boleh syorkan di sini, kalau Faizah boleh maklumkan mana-mana projek yang ada, cuba bincang dengan prinsipal masing-masing. Faizah jumpa prinsipal, bincang dengan prinsipal. Okey tuan, saya dapat tahu projek sekian-sekian ni memang dalam keadaan memerlukan sangat-sangat marketing team. Jadi boleh tak agensi kita try approach mereka. Okey, jadi bawa perkara tu kepada agensi dan prinsipal saya syorkan lah kalau ada prinsip-prinsip yang dekat kat sini. Okay, saya respect anda, saya tahu anda buat kerja, tapi bagi saya sekarang ni kita dengarkan keluhan anak-anak buah kita kat bawah, rent-rent yang dekat bawah ni, kita dengarkan keluhan mereka, apa yang mereka rasakan sekarang ni, kita cuba bantu mereka. Kebanyakan projek yang ada, macam sahabat-sahabat yang mungkin berada di bandar-bandar yang tak berapa besar lah, macam Faizah, saya rasa di Ipoh Faizah. Okay, so kalau misal kata ada projek-projek yang mungkin kita tengok dah lama siap, tapi kita boleh nampak dia punya penjualan tu agak slow, jadi kita boleh bincang dengan principal, minta principal approach. Principal kena buat kerja lah, kena bawa proposal tu untuk jumpa dengan pemaju ni. Dan saya rasa dalam keadaan sekarang ni, pemaju ni memang mengalu-alukan agensi untuk bantu pemaju-pemaju ni menjual hartanah mereka yang tak habis tadi tu. Okay, itu yang saya nampakkan, yang saya rasa kita boleh mulakan daripada sekarang lah. Kalau boleh, untuk especially untuk team leader, untuk prinsipal agensi, cari projek-projek, bantu anak-anak buah kita untuk mereka ada aktiviti untuk mereka jalankan. Okay, so kalau dulu mungkin penumpuan kita hanya kepada subsale, kita duk push budak-budak kita, buat projek ni susah, buat subsale senang, apa semua, projek duit lambat lah, apa semua kan. Ini semua mitos sebenarnya. Tuan-tuan perempuan mungkin dengar satu pihak, tuan-tuan perempuan mungkin pernah mengalami pengalaman ngeri, dibayar lambat oleh pemaju tu untuk satu-satu projek saja, tapi sebenarnya hakikatnya kalau kita rajin mencari, kalau kita tengok
sebenarnya di luar sana tu ada je pemaju-pemaju yang okey, yang bayar cepat, yang tak payah nak tunggu sampai 6 bulan, sampai setahun baru disburse commission dan sebagainya. Jadi bagi saya sekarang ni, kita sebagai team leader, kita kena pastikan yang kita boleh bantu anak-anak buah kita. Sebagai principal, kita kena bantu anak-anak buah kita. Mereka di bawah sana tu kesian. Kalau kita tengok mereka dah mula buat benda lain, kalau kita dah nampak, dia ni dulu elok aje duk iklan kat tanah, sekarang ni duk cerita pasal benda lain pula, cerita pasal jual mesin air ke, jual kata apa, kuih raya ke. So itu kita dah nampak fokus anak buah kita tu dah lari sebenarnya. Kenapa sebenarnya mereka jadi macam tu? Mereka perlu meneruskan survival. Kalau kita tak bantu mereka, macam mana mereka nak survive? Itu pandangan peribadi saya. Saya minta maaf, anda lebih hebat, anda lebih orang kata apa, berpengalaman daripada saya, tapi saya terpaksa menceritakan perkara ni sebab bagi saya itu antara perkara-perkara yang kita perlu diingatkan sebagai satu tazkirah. Tazkirah mesra, saya panggil tazkirah mesra. Saya tak menidakkan usaha anda, saya tidak, tapi kalau boleh bantulah, bantu anak-anak buah anda dapatkan projek, bantu mereka untuk buat marketing dan sebagainya. Okay, right? So Pak Izzah dah tulis betul Ipoh. So Pak Izzah cari, cuba cari, bincang balik dengan principal, mana-mana projek yang ada kat sekitar Ipoh tu, kalau boleh Pak Izzah tolong maklumkan pada principal untuk principal approach. Bila principal approach, principal buat dia punya perbincangan directly dengan pemaju, insya-Allah tak ada masalah. Pemaju boleh je, sebab pemaju dalam keadaan sekarang ni memang dia perlukan marketing arm untuk bantu mereka nak habiskan projek-projek yang tak terjual tu. Dia tak ada macam bagi exclusively untuk satu agensi saja, tak ada. So saya percaya memang mereka akan buka. Kalau dia bagi eksklusif tapi agensi tu tak boleh nak jual pun tak guna juga, kan? So itu pendapat saya lah. Alright, so kita dah cerita dah tadi dari segi kesannya macam mana, kesan yang impact ke atas pasaran hartanah. So pemaju terpaksa menurunkan harga, bagi diskaun kau-kau lah, bagi diskaun gila-gila punya, dan kata apa, harga rumah ni kalau kita tengok, bila berlaku HOC last year 2019, kalau tuan-tuan puan terdengar lah, ada dalam even dalam newspaper pun ada tulis, dalam blog dan sebagainya memang ada tulis, ada pemaju yang terpaksa menurunkan harga rumah sehingga 20%, sehingga 20% daripada harga asal. Impact dia, cuba tuan-tuan puan bayangkan, kalau katalah saya beli rumah ni masa dia belum siap, tiang pun belum ada, saya dah sign SPA masa tu, katalah tahun 2014 sebagai contoh, 2014 ataupun 2015. Saya sign SPA, saya beli rumah tu dengan harga 400,000. So katalah rumah tu ada lebih kurang 1000 unit, 1000 unit, rumah apartmen ada 1000 unit. Bila pemaju launch, habis cuma separuh, ada 50% lagi yang tak terjual. So bila berlakunya HOC last year 2019, ada HOC kan, 2019 ada HOC, House Ownership Campaign, mereka boleh menurunkan harga jualan sehingga kalau tak silap saya ada yang turunkan sehingga 20%. Cuba bayangkan mereka yang telah membeli awal, yang beli dengan pemaju, apa impact yang berlaku pada mereka. Mereka dah beli rumah dengan harga 400,000, tiba-tiba bila ada HOC campaign last year, pemaju terpaksa turunkan harga untuk melakukan, untuk orang kata apa, nak lariskan jualan, ada 50% lagi yang tak terjual. Diorang terpaksa turunkan harga. Jadi impactnya, kesannya kepada pembeli-pembeli yang terdahulu, mereka akan rasa tertipu lah di situ. Mereka akan rasa tertekan. Dah lah beli rumah mahal, beli rumah 400,000 awal, sebab kita dimomokkan daripada awal lagi, harga tanah ni memang akan naik, memang akan meningkat cepat dan sebagainya, jadi kena beli sekarang. So 2015 lagi diorang dah sign SPA, beli 400,000. Tiba-tiba tahun 2019 last year, pemaju turunkan 20%. Turunkan 20%, so harga tu daripada 400,000 jadi 20% lebih kurang dalam 80,000 kan, ada diskaun 80,000 di situ. Cuba bayangkan macam mana kesengsaraan orang yang dah beli dulu. Kalau katalah dia beli untuk investment, lagi parah, dia beli untuk flipping, lagi teruk. So sekarang ni kita dah boleh bayangkan bila berlaku HOC 2019 last year, kebanyakan pemaju hartanah ni dia dah tak kira dah, dia akan pastikan rumah dia terjual cepat. Nak turunkan, bagi diskaun, dia tak fikir sentimen, apa yang akan berlaku pada pembeli-pembeli yang awal.
Apa yang akan berlaku pada pembeli-pembeli yang dah sign SPA sebelum ni. Dia orang fikir sekarang ni rumah aku ada lagi 40 unit tak terjual, so sekarang ni aku nak fikir aku nak habiskan apa yang ada je. Aku bagi diskaun kau, aku bagi fully furnished, bagi package tu, bagi package ni, free SPA, free MOT dan sebagainya, untuk pastikan yang hartanah ni semua habis. Jadi impact dia kat situ, kesian kepada mereka-mereka yang dah beli daripada awal. Mereka yang dah beli projek perumahan tu sebelum rumah tu siap lagi. Sign SPA tiangnya pun tak nampak lagi. Sebab bagi saya mungkin keadaan sekarang ni terlalu mendesak sehingga menyebabkan pemaju terpaksa buat macam tu. Dia orang terpaksa menghabiskan juga apa yang tak boleh ni. Jadi bukan dengan sewenang-wenangnya sebenarnya. Kalau tanya dengan pendapat saya, itulah tujuan APDL diwujudkan, advertising permit, untuk jual, sebab dia ada publish harga untuk jualan. Jadi sebenarnya pemaju ni bila dia nak jual, dia kena pastikan yang APDL tu dah dapat daripada kementerian, daripada Kementerian Perumahan. So bila dah dapat dia punya APDL tu, baru dia boleh jual. Dia boleh gunakan harga yang dah dibenarkan untuk menjual. Jadi bila berlakunya pengurangan ataupun diskaun di situ, so secara tak langsung benda tu akan menyebabkan kerugian bagi pembeli-pembeli yang terdahulu. Okay. Jadi yang saya nak beritahu kat sini, impact dia kat situ adalah bila berlaku macam tu, pasaran hartanah sekunder, memang akan jadi lagi teruk. Orang yang nak buat subsale, tu dia akan fikir, takkanlah aku nak jual lebih rendah daripada harga yang aku beli dulu. Katalah aku beli dulu 400,000, sekarang ni pemaju sendiri dah jual 320,000. Kalau saya jual hartanah tu dengan harga 380,000 sebagai contoh, memanglah takkan laku, sebab orang mesti nampak beli dengan pemaju lagi untung 320,000, ada diskaun 20%, lepas tu ada free MOT lagi, free legal fee lagi, so kita kena fikirlah chain reaction tu akan berlaku di situ. Banyak masalah yang bakal dihadapi lah, especially untuk pembeli-pembeli yang terdahulu. Jadi pity them lah, kesian kat diorang sebenarnya. Alright, kita baca sekejap. Ada ni, apa pendapat rent tak boleh ambil dari pemaju, mesti melalui agensi berdaftar seperti isu terbaru bulan lepas. Apa penjelasan dari segi undang-undang? Okey, sebenarnya bila nak melantik rent secara direct, mungkin pemaju ni fikir agak sukar untuk mereka membayar komisen. Okay. So saya nampak kat situ yang paling utama isu pasal pembayaran komisen. Okay, katalah Faizal pergi seorang-seorang, Asrul pergi seorang-seorang, yang mana mungkin ada lagi 40-50 orang lagi rent datang, nak pergi direct berurusan dengan pemaju seorang-seorang kat situ. Jadi pemaju ni akan nampak bila seorang-seorang datang nak buat projek marketing dengan dia akan rasa macam susah lah, nanti bila nak bayar komisen nanti nak kena disburse banyak account kan. Jadi mungkin bagi dia orang lebih mudah untuk go through agency. Jadi bila agency nak bayar tu, dia orang bayar through agency yang akan splitkan, pecah-pecahkan mengikut percentage yang dah disetujui dengan rent masing-masing lah. Okay, itu yang saya nampak lah dari segi dan agency punya agreement yang diorang buat dengan developer lagi mudah untuk di-manage lah. Dari segi undang-undang sebenarnya agreement tu memang ada. Setiap agensi biasanya dia akan masuk agreement dengan pemaju, dan itu yang mengikat pemaju dan juga mengikat agensi. Jadi kalau misalnya kata rent pergi seorang-seorang, untuk buat agreement tu bagi saya almost unlikely yang pemaju akan buat. Sebab dia fikir leceh nak buat seorang-seorang, nak kena sign agreement seorang-seorang, lagi nak bayar disbursement untuk commission dan sebagainya, tu nanti akan jadi perkara yang mungkin merumitkan dan dia orang pun risau sebenarnya bila lantik rent seorang-seorang, nanti dari segi agreement antara rent dengan agensi pula macam mana kan. Sebab kita faham setiap rent bila dia sign contract, sign agreement dengan agensi untuk bernaung di bawah agensi tersebut, dia ada pecahan dari segi percentage kan. So ada mungkin 60-40, 60 pergi dekat agent, 40% pergi dekat agensi, ataupun 70-30. So dia tengok pada agreement tu juga. Jadi mungkin pemaju tak nak pening kepala dekat situ. Jadi kesimpulannya pemaju nak buat, tapi dia kena go through under agency. So principal agency yang kena jumpa dengan developer untuk dapatkan marketing partnership lah dengan mereka. Jadi saya rasa itu yang Asrul tanya tu jawapan yang saya boleh berikan lah. Okay.
So terima kasih kepada siapa-siapa yang dah bagi dalam ruangan komen. Okay, kita buat benda ni sebagai perbincangan. So kalau ada yang saya cakap tu mungkin tuan-tuan perempuan rasakan perkara tu tak betul, jadi tuan-tuan perempuan tegur saya dan betulkan apa yang saya dah tersalah cakap di situ. Saya tak cakap apa yang saya cakap ni semua benda yang betul. So mungkin apa yang saya cakap ni tak suit dengan apa yang tuan-tuan perempuan fikirkan ataupun pengalaman daripada tuan-tuan perempuan sendiri tu ada yang mungkin lebih baik untuk dikongsikan. Jadi saya minta tolong tuan-tuan perempuan masukkan di ruangan komen, kita boleh buat perbincangan ni secara ilmiah lah, secara ilmiah. Okey, seterusnya dari segi sewaan pula, dari segi sewaan. Okey, kebanyakan pemaju bila dia dah jual murah, dia dah jual murah, orang yang beli ni pula dia fikir kalau sekarang ni aku beli hartanah ni dengan pemaju, aku dapat diskaun sekian-sekian banyak, kan? Dia dapat diskaun sekian-sekian banyak. Ada pula pemaju yang ambil pendekatan, dia buat skim yang dipanggil RTO, ataupun rent to own scheme. Rent to own scheme ni benda ni bukannya baru, sebenarnya dah lama dah, tapi kat Malaysia ni baru popular lah. Pembeli tak perlu nak beli lagi hartanah tu, dia just sewa dulu. Dia just sewa dulu dengan kadar sewaan tertentu, dia sign tenancy agreement direct dengan pemaju. Tapi dalam masa yang sama, bila dah sign RTO tadi, dah sign tenancy agreement dengan pemaju tadi, dia ada rights untuk membeli balik hartanah tersebut daripada pemaju. So itu antara perkara-perkara yang pemaju tengah tawarkan sekarang ni. Sebab lambakan hartanah yang terlalu banyak, dia tak tahu nak jual tu, memang susah nak jual, jadi dia buat skim RTO. Sekurang-kurangnya bila adanya skim RTO ni, bakal-bakal pembeli tu tak payah nak beli dulu, dia just sewa dulu dalam tempoh tertentu, mungkin dalam tempoh 2 tahun. Dia boleh buat keputusan sama ada nak beli ataupun nak terus menyewa. Kalau misal kata dia nak beli, dia boleh sign SPA pula lah, SPA dengan pemaju. Dan ada skim RTO yang menawarkan kalau misal kata awak beli balik dengan pemaju, awak akan dapat balik rebate berdasarkan kepada sewaan yang awak bayar setiap bulan tadi tu. Jadi benda ni memberi banyak option lah, memberi option kepada bakal pembeli tadi. Rather than dia nak beli tanah yang mungkin dia kena terus beli pada masa tu, ada setengah orang ni dia nak beli rumah tapi dia rasa macam sesuai ke aku duduk sini, sesuai ke kawasan surrounding kat sini dengan jiwa aku kan. So dia rasa tak apa, bila ada skim RTO ni sekurang-kurangnya dia boleh duduk dulu sebagai penyewa. Dia tengok dulu, nak test dulu lah, duduk dalam 4-5 bulan okey ke tak, nak pergi kerja dari sini macam mana, okey ke tak, trafik ke apa semua kan. Jadi dia menyewa dulu kat kawasan tu. Dan sewaan tu pula boleh offset, boleh offset daripada harga jual yang dia terpaksa beli, dia terpaksa bayar bila dia agree untuk sign SPA dengan pemaju tu pula nanti. Jadi skim RTO ni adalah salah satu skim yang sedang rancak dimarketkan oleh kebanyakan pemaju PLC lah yang besar-besar sekarang ni. Kemudian pembeli yang dah beli awal tadi, yang saya kata yang dah beli awal-awal, yang dah sign SPA mungkin masa hartanah tu mula-mula dijual oleh pemaju, masa mula-mula launch oleh pemaju tadi, bila dia dah terima kunci, dan pembeli ni pula adalah pembeli yang buat investment. Dulu memang satu trend jadi satu trend kebanyakan, especially those lah macam klien saya, saya cerita pengalaman saya sendirilah. Klien-klien saya yang berada di dalam lapangan oil and gas, yang bekerja sebagai oil and gas engineer. Dulu ada rakan-rakan saya, klien-klien saya yang memang duit dia banyak sebab dia kerja offshore. Bila kerja offshore, dia balik sekali-sekala balik tu, mungkin dia kerja offshore 4-5 bulan, sekali-sekala balik tu mungkin dia bawa duit banyak. Dia nak buat apa dengan duit yang banyak tu? Dia beli property. So dia beli property. Masa tu memang tahun ini kita cerita 2014, 2013 dulu lah. 2014, 2013 dulu. So bila duit banyak, dia orang beli property. Masa tu dia buat pinjaman dengan bank. Bila buat pinjaman dengan bank, bukan satu bank saja, mungkin dia ambil sampai sekali beli tu mungkin 2 property. So dalam masa yang sama, bila buat pinjaman banyak dengan bank, sekarang ni bila dia dah terima kunci, dia dah dapat vacant possession untuk rumah tersebut, dia nak flip, nak jual lah. Tiba-tiba ekonomi downturn. So bila ekonomi dah jatuh sekarang ni, dia tak boleh nak jual. Dia tak boleh nak jual tanah tersebut, jadi dia stuck. Dan nak jadikan worse lagi, senario yang sekarang ni jadi lebih teruk lagi dari situ,
oil and gas punya sektor sekarang ni tengah badly hit lah. So bila harga minyak dah turun, production pun dah turun, jadi dia agak kebanyakan orang yang kerja di industri oil and gas ni dia tak boleh nak teruskan pekerjaan sebab kontrak tak ada dan sebagainya lah. Tak ada job nak buat dan sebagainya. Jadi mereka tertekan. Bila mereka tertekan, mereka terpaksa jual. Mereka terpaksa jual. Jadi bila mereka terpaksa jual, inilah kadang-kadang kita tengok hartanah tu dijual below daripada harga market value. Sebab diorang ni terpaksa jual, diorang nak kurangkan komitmen, diorang nak kurangkan hutang. Nak kurangkan hutang yang mana diorang terpaksa bayar kepada bank. Jadi diorang fikir, daripada aku servis loan ni dah tak boleh nak survive lagi ni, terpaksa kurangkan hutang tu dengan cara menjual. Jual pula, nak jual dengan harga masa beli dulu tak boleh. Kebanyakan harga tanah yang ada sekarang ni dah makin turun. Jadi diorang terpaksa turunkan harga, jual dengan harga yang lebih murah daripada harga yang diorang beli dulu. Itu antara impact yang berlaku sekarang ni lah. Kita dah nampak dah kesannya. Terima kasih. Terima kasih Asrul. Pak Iza, bolehkah kita RTO kita sewakan pada pelanggan? Kalau Faizal tanya dengan saya, ni dia panggil sublet lah, sublet. Kita dah sewa daripada pemaju, dalam masa yang sama kita nak sewakan, subletkan kepada pelanggan. Soalan ni jawapannya kena tengok dalam agreement tu sendirilah, dan tengok praktis ataupun tengok amalan yang dijalankan oleh pembeli-pembeli terdahulu yang mungkin dah beli melalui sistem RTO dengan pemaju tersebut. Kalau tengok dalam tenancy agreement tu, dia silent berkenaan dengan subletting. Dia tak cakap kat situ yang pembeli tak boleh nak sublet kepada orang lain. Jadi by all means, bagi saya tak ada masalah pun kalau Faizal nak subletkan pada pelanggan-pelanggan yang lain. So mungkin Faizal beli, bukan beli, maknanya Faizal yang masuk skim RTO tu, Faizal sign tenancy agreement dengan pemaju, dalam masa yang sama Faizal subletkan kepada pelanggan-pelanggan yang ada lah. So nak lagi bagus, bagi saya lah, pendapat saya, siapa-siapa yang mungkin dah nampak RTO ni adalah salah satu mekanisme yang boleh membantu untuk mereka-mereka yang baru nak beli hartanah tapi mungkin dari segi kewangan tu belum cukup-cukup stabil lah. Dia nak buat loan tu mungkin dari segi documentation dia tak cukup dan sebagainya. Jadi skim RTO ni boleh membantu mereka. Jadi pendapat saya lah, macam Faizal tanyakan tadi tu, jawapan kepada soalan tu kena tengok balik terma yang ada dalam tenancy agreement. Kalau tenancy agreement membenarkan ataupun silent lah. Kalau dia tak benarkan pun, dia silent, dia tak cakap pun tentang subletting. Dia tak cakap langsung tentang subletting. Boleh ke tidak tenant subletkan pada subtenant yang lain. Kalau dia tak cakap dalam agreement macam tu, dan bagi saya tak ada masalah pun. Tak ada masalah, boleh. Katakan pada awalnya suami sewa atas namanya, kemudian isterinya cadang beli atas namanya, boleh ke? So kalau awalnya suami yang beli, suami yang sewa, so mungkin dalam, bagi pandangan saya kena buat addendum di situ, ataupun tambahan terhadap tenancy agreement di situ. Kita minta untuk developer acknowledge lah. Kita minta untuk developer acknowledge yang kita mungkin akan letakkan nama yang menandatangani perjanjian jual beli itu adalah nama isteri kita ataupun nama pihak ketiga. Jadi kalau katalah dalam tenancy agreement tu silent, dia tak cakap pun tentang siapa yang boleh menandatangani dokumen SPA, bila kita dah decide nak beli nanti, so bagi saya benda tu tak ada masalah. Tapi kalau dia mention dalam tenancy agreement tu, tenant shall be the party who will sign the SPA agreement with the developer. Dan kalau macam tu, dan kita kena minta developer masukkan tambahan clause ataupun kita panggil addendum di dalam tenancy agreement tersebut yang membenarkan sesiapa yang kita namakan ataupun kita nomini kita nominate mereka, kita nominate orang, kita nominate tu boleh menandatangani perjanjian jual beli dengan kita. So itu yang saya rasa kita boleh syorkan kepada pemaju lah. Sebelum kita nak sign RTO tu, cuba tanya dengan pemaju dululah. Dan bagi saya, kalau agreement tu agak
open, agak longgar sikit, dan ada ruang untuk memasukkan clause-clause tambahan, dan apa tu, pemaju pula dia memang quite orang kata apa tu, open, dia boleh apa, negotiate lagi dengan pemaju tu. Saya rasa tak ada masalah, insya-Allah boleh. Okey, Coach Kim RTO, boleh ke sewaan yang dibayar di-convert dalam harga belian dan di knock off daripada sewaan yang termaksud dalam tenancy agreement? Yes, okey. Ini bergantung kepada pemaju-pemaju yang menawarkan skim RTO ni lah. Jadi macam yang saya tahu, kebanyakan pemaju yang buat RTO ni memang dia akan buat package macam tu. Maknanya sewaan yang dah dibayar, katalah disewa selama 2 tahun, katalah sewa sebulannya 1,000, so selama 2 tahun tu dia bayar 24,000. Jadi 24,000 ni akan di knock off, akan dikonsiderkan sebagai sebahagian daripada harga jual yang dah dibayar oleh pembeli tadi bila dia sign SPA. Okay. So contoh macam sekarang ni, katalah saya sewa rumah tu dengan harga RM1,000, saya sewa baru setahun, katalah tenancy agreement tu saya buat skim RTO dengan pemaju, saya sewa untuk tempoh 2 tahun, tapi saya baru je sewa setahun. Saya baru je sewa setahun, dan pada tahun yang kedua tu, awal tahun kedua saya dah decide nak beli dah rumah tu. Jadi sewaan yang saya dah bayar adalah sebanyak 12,000 lah, sebab 12 bulan kan. Jadi 12,000 ni pemaju bersetuju untuk anggap itu adalah sebahagian daripada harga jual yang telah dibayar. Okay. So kalau siapa-siapa yang mungkin berminat dengan skim RTO ni, boleh contact saya. Saya dah post kan semalam tentang RTO ni dalam Facebook page Hartanah Anda. Boleh communicate dengan saya, boleh WhatsApp dengan saya. Nanti insyaAllah saya akan cuba jawab dengan ni lah, apa yang tuan-tuan perempuan tanyakan tu. Saya bagi nombor telefon saya kat sini. Nanti lepas ni boleh communicate dengan saya melalui WhatsApp, ataupun nak call saya pun boleh. Okey, Cik Zul tulis apa ni? Negara maju banyak guna skim RTO ni. Yes, betul. Kebanyakan negara maju memang dah buat lama dah. Perkara macam tu memang dah popular lah. Apa pandangan tuan tentang peranan dan keberkesanan penguatkuasaan undang-undang yang dijalankan oleh kerajaan bagi mengawal selia industri perumahan negara? Okey. Tuan Zul punya soalan ni, bagi saya penguatkuasaan undang-undang tu macam mana sekalipun, kita tak boleh nak kata penguatkuasaan undang-undang tu agak orang kata longgar lah, tak adil sebenarnya. Tak adil untuk kita kata penguatkuasaan undang-undang tu terlalu longgar ataupun agak longgar kalau apa yang berlaku di Malaysia ni, sebab pemain-pemain dalam industri hartanah ni bukannya pemain-pemain yang baru. Kalau kita tengok pemaju-pemaju hartanah yang kat Malaysia ni, kebanyakan PLC pemaju-pemaju hartanah ni, dia dah ada kat dalam negara kita ni dah berpuluh-puluh tahun dah. Dah banyak projek dia orang dah buat, dan mungkin baru nak develop rumah, yang mungkin baru establish syarikat dan sebagainya, dia punya orang kata projek tu tak banyak sangat, tapi yang kebanyakan projek-projek, especially kat Klang Valley ni lah, kat Klang Valley ataupun bandar-bandar besar, Johor Bahru, Penang dan sebagainya, pemaju-pemaju yang ada tu sebenarnya adalah pemaju-pemaju yang memang dah lama dalam industri. Okay. Jadi bila Tuan Zul tanyakan tentang penguatkuasaan undang-undang, penguatkuasaan undang-undang ni sebenarnya benda tu agak subjektif lah. Kat mana penguatkuasaan undang-undang tu, sama ada dari segi pelaksanaan projek, dari segi penetapan harga, dari segi compliance, dari segi what we call fokus utama pemaju ni nak disasarkan pada golongan mana. Jadi itu semua memang ada what we call kesan sama ada secara langsung ataupun tak langsung lah. Bila penguatkuasaan tu agak longgar, diorang ni mungkin terlepas pandang, projek banyak sangat, yang penguatkuasa ni mungkin tak begitu ramai. Jadi perkara-perkara tersebut mungkin akan mengakibatkan pemaju-pemaju ni dia ambil jalan mudah, dia buat jalan singkat, dia tidak comply dengan apa yang sepatutnya mereka lakukan. Tapi itulah, bagi saya benda ni ada banyak pihak. Bila kita buat projek perumahan, ada arkitek di situ, ada surveyor di situ, ada engineer di situ, ada banyak pihak. So setiap fasa yang dah buat, pemaju bila dia nak buat perumahan ni, bayaran progress payment yang dah dibayar oleh katalah kita buat pinjaman dengan bank, bank akan disburse berdasarkan kepada progress payment billing yang dah dikeluarkan oleh arkitek. Arkitek kena certify, arkitek kena sahkan, barulah bank boleh disburse. So maknanya perkara kat situ pun sebenarnya, kalau kita nak cakap penguatkuasaan, penguatkuasaan daripada Kementerian Perumahan dan Tempatan sebagai contoh, ataupun daripada PBT, so setiap kali
projek tu dah berlangsung, mungkin bila nak kuat-kuasakan, kena ada what we call orang daripada PBT, penguatkuasa daripada PBT, dia kena datang ke site. Dia kena buat dia punya checking dan sebagainya. Jadi mungkin bagi saya benda tu agak sukar lah, sebab orang kat PBT, penguatkuasa kat PBT tu pun mungkin tak berapa ramai, dan projek tu mungkin banyak kan. Tapi tak tahulah selepas-lepas ni ada inisiatif yang diambil oleh PBT ataupun daripada KPKT sendiri untuk membuat pemantauan di situ, membuat penguasaan dengan lebih keras. Yang tu bagi saya lagi bagus. Tapi dalam keadaan sekarang ni bagi saya mungkin tak begitu kuat lah, tak begitu kuat, dan ada loophole di sana sini. Tu untuk Tuan Zul punya soalan tu, jawapan saya macam tu lah lebih kurang. RTO deposit kena bayar tak? Yes. So Faizah tanya ni, biasanya RTO memang ada deposit, dan deposit yang dikenakan tu biasanya 3 bulan dan juga ada utility punya deposit. So maknanya 3 campur 1 lah. 3 campur 1. Itu biasa yang dikenakan lah. Different developer dia punya different style. So ikut developer masing-masing lah, tengok macam mana projek tu punya ni. RTO memang bagus dari dulu lagi. Penyewa beli dengan owner rumah. Skim RTO dengan pemaju lagi best, murah sikit. Yes. So ada je ejen-ejen tanah yang mungkin dah come across skim RTO ni yang dibuat sendiri untuk subsale, untuk sekunder, secondary market, yang buat subsale pun kadang-kadang ada ejen-ejen, saya tahu ada ejen-ejen yang buat macam tu. Dia fikir-fikir, payahlah tuan nak jual rumah ni tuan, apa kata kalau tuan buat RTO, rent to own, buyer ni sewa dulu dengan tuan, tapi nanti bila sampai masa dia dah ada duit, dia boleh sign SPA lah dengan tuan kan. Tak dinafikan lah, saya tak nafikan. Dalam praktis sekarang ni memang ada owner-owner rumah, vendor-vendor yang buat style macam tu. Mungkin dah di-advise ataupun dah dinasihatkan oleh rent lah, oleh perundingan tanah, sebab dia tengok memang slow sangat, nak jual susah semua. Jadi dia syorkan buat RTO dulu tuan, sementara nak tunggu buyer ni ada duit, dan bila buyer ni loan dia dah okey dia semua, baru dia akan sign SPA. Untuk subsale pun ada sebenarnya, dan saya pernah come across kes-kes yang macam tu. Kalau tanya saya boleh ke tidak? Boleh ke tidak, benda tu sebenarnya subjektif bersandarkan kepada agreement yang ditandatangani. Kena bijak di situ, kena bijak. Kalau katalah nak menyiapkan agreement, agreement sebenarnya, tenancy agreement is one document, SPA is another document. So bila kita buat skim RTO, dalam tenancy agreement tu, clause yang ada tak bolehlah standard clause. Kita kena masuklah clause-clause yang menjurus ke arah RTO tersebut. So maknanya dalam standard tenancy agreement, dia tak boleh pakai yang standard punya, tapi dia kena buat satu lagi set RTO untuk memasukkan klausa-klausa yang berkenaan dengan owning scheme tadi tu. Macam mana dia boleh sign SPA selepas dalam tempoh berapa bulan, mungkin kalau ikat tenancy maksimum 3 tahun, kena tahu. So tenancy agreement maksimum boleh ikat 3 tahun. Kalau lebih daripada 3 tahun, itu kita tak panggil tenancy, tapi kita panggil dia sebagai pajak, sebagai lease. Itu satu ilmu baru tu, kena faham di situ. So maknanya kalau kena sign tenancy agreement, so dalam within 3 years, kalau katalah kita ikat 3 tahun, dalam masa 3 tahun tu, pembeli tersebut kalau dia berkehendak akan nak beli rumah tersebut, perlu ada klausa tambahan dalam tenancy agreement untuk membenarkan dia membeli, dan penjual pula diikat harga yang nak dijual tu mestilah mengikut harga yang dah diputuskan ataupun dipersetujui oleh pihak-pihak masa dia nak sign tenancy agreement tu lagi. Sama macam tenancy agreement ataupun RTO yang dibuat oleh pemanju tu juga. Dan adalah perkara-perkara tambahan yang kita perlu faham, yang mana bagi saya lah, kalau misal kata pembeli tadi tu risau, dia takut bila dia beli rumah subsale, takut penjual ni nak jual pula rumah tu pada pihak ketiga dan sebagainya. Jadi apa yang dia boleh buat adalah dia boleh masukkan caveat. Masukkan caveat kat atas rumah tu, sebab dia ni consider as dipanggil pihak yang berkepentingan. So dia boleh tunjukkan, bila nak masukkan caveat tu, dia gunakan dokumen tu sebagai dokumen sokongan lah, untuk menyokong kemasukan caveat untuk rumah tersebut, untuk tanah tersebut. Jadi untuk protect pihak buyer lah, bila dah masukkan caveat, sekurang-kurangnya hak dia sebagai bakal pembeli tu dah diprotectkan. Itu saranan saya lah.
Okey, RTO memang bagus dari dulu lagi. Penyewa beli dengan owner rumah. Skim RTO dengan pemaju lagi best, murah sikit. Okey, ni saya dah baca tadi 3+1 campur utility. Yes, itu biasanya lah 3 bulan deposit sewa, 1 bulan advance rental, 1 bulan ataupun setengah bulan untuk utility. Itu deposit yang dikenakan. Kacak, betul tu coach. Ya, betul. Amirul memang kacak. Terima kasih Amirul. Alright, kita teruskan. Okay, ini saya nak buat saranan sikit lah. Saranan kepada kerajaan, macam mana kita nak boostkan balik market. Macam mana kita nak boostkan balik market pasca COVID-19 ni. Okay. Dan benda ni pun dah diperbincangkan lebih dahulu sebelum ni. Sebelum ada COVID-19 ni pun lagi, kebanyakan industri player pun dah bincang tentang perkara ni. Okey. Apa yang saya boleh sarankan di sini, saya ambil apa yang dah disarankan oleh pemain-pemain dalam industri hartanah tu. Okey. Yang pertama adalah sebenarnya yang lebih bagus adalah limit untuk loan. Limit untuk loan bagi pembelian rumah ketiga yang sekarang ni diletakkan capping 70%, margin loan financing 70% untuk rumah ketiga. Yang tu kalau boleh bank negara akan upliftkan. Saya syorkan untuk bank negara upliftkan. So bila dah tak ada lagi capping 70% tu, maknanya pembeli yang mungkin nak beli hartanah untuk anak dia, nak beli hartanah untuk mungkin kalau dia ada 2-3 isteri, dia nak beli untuk isteri kedua ke isteri ketiga ke, so dia bolehlah gunakan financing tu maksimum up to 90% balik. Sebab sekarang ni capping bila sampai rumah ketiga dah jadi 70%, jadi mungkinlah sebab kita tak tahu sekarang ni. Okey, bagi saya lah sekarang ni kita dalam keadaan kita nak bantu bakal-bakal pembeli rumah pertama yang belum ada rumah. Okey, itu memang kita punya main objektif. Main objektif kita adalah untuk membantu bakal-bakal pembeli rumah pertama. Okey, tapi kita tak nafikan ada rumah-rumah yang memang tak mampu dimiliki oleh bakal-bakal pembeli rumah pertama ni. Rumah yang berharga mungkin 500,000 ke atas. Rumah yang berharga mungkin 1 juta ke atas. Jadi macam mana pembeli rumah pertama ni nak beli? Mereka ni, fokus mereka mungkin rumah yang berharga 200,000 ataupun 300,000 ke bawah. Itu fokus utama untuk mereka beli. Jadi bagi saya, bila dia buat capping 70% untuk beli third house dan seterusnya, benda ni akan merencatkan lagi pembelian rumah oleh orang-orang yang memang dah ada duit. Okay, dia orang ada duit tapi dalam masa yang sama dia nak tengok, okay, aku nak beli rumah yang kau jual ni, tapi dalam masa yang sama capping yang bank negara bagi 70%, aku nak come up dengan 30% untuk top up, memang aku tak ada duit. So sekarang ni kalau katalah capping ni uplift, dah tak ada lagi capping 70%, walaupun third house, fourth house kita boleh dapat 90% financing, then I will go for it. Kebanyakan property buyer yang nak beli ni, yang memang ada duit tapi dia nak tunggu, dia nak tunggu capping uplift 70% ni dah tak ada lagi, masih kata apa, dia boleh beli dengan financing margin 90%. So bila bank negara ataupun kerajaan dah buat benda ni, saya percaya insyaAllah benda tu akan membantu industri perumahan, akan merancakkan lagi industri perumahan. Okay, itu saranan saya yang pertama. Okay, saranan saya yang kedua adalah berkenaan dengan CKHT. Okay, 2 hari lepas kita dah bincang tentang CKHT. Tuan-tuan perempuan dah pun sedia maklum macam mana mekanisme CKHT ni berlaku, macam mana kita kira CKHT tu. Okay, dan saya dah terangkan dalam siaran live saya, CKHT untuk tahun ke-6 onwards tu masih lagi ada 5%. 5%. Okay, dan pengecualian untuk CKHT tu hanya boleh dibuat sekali seumur hidup. Okey, jadi saranan saya kepada pihak kerajaan, kalau boleh lembaga hasil dalam negeri dia mengabolishkan, ada ke bahasa Melayu mengabolishkan, mengabolishkan apa abolish ni menamatkan menghentikan CKHT untuk tahun ke-6 dan ke atas. Okey, faham tak? Tahun pertama sampai tahun kelima tu tak apa, tak ada masalah. Yang tu memang daripada dulu lagi kita dah ada, cuma kadar tu mungkin berbeza lah. Kalau dulu mungkin kadarnya lebih rendah, sekarang ni dah tinggi sikit. Tahun pertama sampai tahun kelima tu kita teruskan macam yang ada sekarang pun boleh, ataupun nak kurangkan sikit pun boleh. Tapi untuk tahun ke-6 onwards ni, so kalau boleh saya sarankan kepada kerajaan melalui lembaga hasil dalam negeri, dia kurangkan, bukan dia kurangkan, dia abolish terus. Dia abolish terus untuk penjualan rumah yang pada tahun yang ke-6 dan ke atas, tak ada lagi dah CKHT 5% tu.
Sebab apa? Bila ada 5% ni, orang yang nak jual rumah ni dia akan fikir, bukannya fikir sekali, dia fikir berpuluh-puluh kali. Alamak, bila aku jual ni ada CKHT, bila aku jual ni kena cukai, kan? Especially those yang mungkin dia bodoh sombong, dia tak nak tahu pun, dia tak nak ambil tahu cara kira macam mana, dia fikir ada cukai. Bila dia dengar ada cukai, dia takut. Dia takut nak jual. So bila dia takut nak jual, benda ni pun akan merencatkan lagi industri hartanah. Sebab apa saya cakap macam tu? Katalah contoh, katalah sekarang ni dia beli rumah tu dekat Ipoh, tempat Faizah. Tapi sejak 2 tahun yang lepas dia terpaksa transfer pergi ke Johor Bahru. Rumah kat Ipoh tu dia terpaksa tinggalkan. Dia nak beli pula rumah kat Johor Bahru sebab dia rasa okey, aku dah transfer kat Johor Bahru ni, aku nak pencen kat JB. Tapi dalam masa yang sama, rumah yang ada dekat Ipoh tu dia tak boleh nak jual sebab dia takut ada CKHT di situ. Walaupun rumah tu dia dah beli dah mungkin 6 tahun lepas, 7 tahun lepas, tapi dia takut nak jual sebab dia takut ada CKHT di situ. Jadi pandangan saya, kalau kerajaan abolish, batalkan CKHT pada tahun ke-6 dan ke depan ni, sekurang-kurangnya pandangan masyarakat, masyarakat umum yang mungkin tak begitu clear tentang bagaimana format CKHT ni dikira, dia akan rasa lebih mudah untuk dijual tanah tersebut. Jadi itu antara saranan-saranan saya lah. Dan saya nak bagi pujian sikit lah. Walaupun dalam keadaan saya mungkin, saya bukan menghentam, tapi saya mencadangkan kepada kerajaan. Saya memang salute dengan pimpinan kita yang dah pun bagi moratorium, dah bagi macam-macam package ransangan kepada masyarakat. Tapi bagi saya, apalah salahnya kalau kerajaan tengok sikit dalam industri hartanah ni. 2 perkara yang saya syorkan ni tadi. Satu, upliftkan capping yang 70% tu untuk pembelian rumah ketiga. Maknanya tak kisahlah dia beli rumah ke berapa pun, dia masih lagi boleh mendapatkan financing 90%. Kita yang pertama. Yang kedua bagi saya tentang CKHT lah. Tahun ke-6 ke atas tu tak payahlah buat CKHT tu lagi. Menteri yang dah pencen tu, biarkan dia. Mungkin dia tak berapa faham sangat ekonomi kan. Jadi tuan-tuan perempuan yang dah jadi menteri yang baru ni, siapa-siapa yang dah berada dalam Kementerian Kewangan sekarang ni, cuba look into this, both issues ni. Kalau boleh, inilah saranan saya untuk diambil berat oleh pihak kerajaan, supaya industri hartanah tu boleh dipermudahkan lagi, kita boleh boostkan lagi industri hartanah tu. Okay. Alright, Tuan Zul tanya ni, apa nasihat Tuan kepada REN-REN dan ejen-ejen hartanah untuk terus kekal dan survive dalam menghadapi keadaan pasaran hartanah yang lembab akibat COVID-19? Okey. Kalau saya boleh sarankan, saya boleh cadangkan macam yang Tuan Zul tanya ni, okey, yang pertama sekali sebenarnya bagi saya lah, competition between agencies, competition between ejen-ejen hartanah. Sekarang ni saya tengok, bukan nak kata perunding-perunding hartanah ni dia agak orang kata apa, cuba nak tampil ke depan, dia nak menjatuhkan orang yang lain. Tidak, bukan itu maksud saya. Tapi pandangan saya sebenarnya, kalau boleh dalam industri hartanah sekarang ni, masing-masing menggunakan platform yang ada. Maksud saya platform yang ada tu adalah agensi hartanah anda tu, yang mana anda bernaung sekarang ni. Katalah ABC Sdn Bhd dengan XYZ Sdn Bhd. Kalau boleh, okey, macam usaha yang dah dijalankan, bukannya tak ada, usaha tu memang dah ada, tapi mungkin impact dia tu agak kurang lah. Impact tu agak kurang. Kalau boleh, buatlah sesuatu yang boleh menyatukan, yang boleh menyatukan perunding-perunding hartanah ni, untuk mereka bina networking tu dalam kesatuan yang betul-betul boleh membantu mereka. Itu saranan saya. Okey. Sebagai contoh, katalah tuan-tuan perempuan ada listing. Dan saya tengok rakan-rakan REN saya, alhamdulillah, mana yang duduk dalam Facebook friend saya, yang ada dalam list saya tu, saya nampak aktiviti untuk bekerjasama tu memang sentiasa subur. Okey. Cuma saya rasa benda tu perlu dipergiatkan lagi. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Especially untuk, bukan saya ni racist, bukannya saya ni nak cakap berdasarkan apa-apa bangsa dan sebagainya. Sebenarnya saya bercakap ni secara openly lah. Kalau kita tengok sekarang ni, keharmonian di antara perunding hartanah yang Muslim dengan non-Muslim ni agak kurang. Minta maaf lah kalau saya terpaksa cakap benda tu. So maknanya, katalah yang pegang listing ni mungkin kebanyakannya adalah non-Muslim. Yang Muslim ni mungkin listing ni agak kurang berbanding dengan yang non-Muslim. Kalau kita fikirkan sekarang ni, kenapa nak kena ada satu, orang kata, barrier di antara perunding yang ada listing dengan perunding yang tak ada listing? Kenapa nak kena wujudkan barrier kat situ? Anda tak menang pun kalau anda pegang listing banyak, tapi listing tu tak boleh nak jual pun, tak guna, betul tak?
So bagi saya, pandangan saya, sepatutnya barrier yang ada tu dipecahkan. Barrier yang ada tu dipecahkan. You all kena buat satu kesatuan, kena buat satu tim yang kukuh, yang kuat, yang boleh guna pakaikan platform yang sedia ada sekarang ni, ataupun kena wujudkan satu platform yang baru, yang membolehkan you all work in a team. Work as a team. Tak kisahlah you daripada agensi A ke, agensi B ke, agensi C ke, pecahkan barrier tu. Kita bukan nak tengok agensi mana yang paling power sekarang ni, agen mana yang top of the list sekarang ni, bukan. Kita nak pentingkan survival dalam industri tu. Itu yang paling penting. Bila tuan-tuan perempuan nak push untuk diri masing-masing, untuk agensi masing-masing sahaja semata-mata, sebenarnya tuan-tuan membunuh agensi tu dan membunuh industri tu sendiri. Jadi bagi saya yang paling penting sekarang ni bantu-membantu, wujudkan satu kerjasama yang kukuh, kerjasama yang erat untuk membantu semua, membantu as a whole. Jadikan wabak COVID-19 ni, ujian yang Allah turunkan kepada kita sekarang ni, untuk meningkatkan kerjasama. Sudah-sudahlah, hentam agensi ni, hentam ejen tu, menjatuhkan orang, semua tu kita sudah-sudahkanlah. Ketepikan semua tu, bantu-membantu antara kita. Saya bercakap bukan sebagai seorang pengundi hartanah, tapi saya dah berjumpa banyak ejen hartanah. Pengalaman saya dalam industri hartanah ni dah 18 tahun dah sebagai seorang peguam. Dan saya dah tengok dalam industri tu macam mana. Sebenarnya yang menyebabkan industri ni tak begitu berkembang, sebab mungkin ni lah, unsur-unsur negatif yang ada dalam industri tu sendiri. So saya cukup salute, saya cukup respect bagi ejen-ejen yang memang dah mulakan dah kerjasama tu. Co-broking, yang buat COA, bantu sana, bantu sini. Tapi tak dinafikan masih lagi wujud anasir-anasir yang ada dalam industri hartanah ni, yang killing each other, yang cuba nak menjatuhkan, sailang bisnes orang macam-macam. Kenapa kena wujud macam ni? Dalam keadaan sekarang ni, kita bukannya nak push seorang-seorang naik ke atas, kita nak push sama-sama. Niatkan dalam hati tu untuk bantu seramai mana orang yang boleh memiliki hartanah pertama mereka. Itu yang perlu tuan-tuan perempuan pegang dan niatkan dalam hati. Bukannya untuk aku nak kena kejar achievement aku ni, aku nak dapat first 1 million sale untuk bulan ni, ataupun 100 million sale untuk tahun ni. Team aku ni aku kena bawa. Bukan macam tu. Sebenarnya kita kena bantu rakan-rakan kita yang lain. Kita kena tengok, kesian ejen ni baru join, dia tak ada orang yang boleh guide dia. Sebab tu saya wujudkan hartanah dan anda ni. Sebab bagi saya, pandangan saya, itu yang kita sepatutnya kita kena buat. Educate orang, kena bantu orang, kena bagi ilmu, bagi manfaat pada orang, supaya kita boleh sama-sama, orang kata bantu dia, dan kita tengok dia berjaya. Setidak-tidaknya kita dah bantu dia untuk berjaya. Dan dalam masa yang sama, setidak-tidaknya kalau dia doakan kita, baguslah dia ni, dia dah tolong aku doakan dia lebih murah rezeki dan sebagainya. So insyaAllah mungkin doa dia tak dihijab, Allah perkenankan apa yang dia doakan untuk kita balik kan. So itu yang sebenarnya saya boleh sarankan lah. Okay Tuan Zul, right? Okay, terima kasih Tuan Zul atas pertanyaan tadi. Nanti saya tag menteri tu. Okay. Okay, Cik Zul pun betul, jap saya sokong. Okay, right? Itu antara perkara yang saya boleh sarankan lah. Okay, jadi lebih kurang 1 jam 16 minit dah kita bersiaran secara live pada pagi ni. Jadi saya rasa itu sajalah perkongsian saya yang boleh saya kongsikan kepada tuan-tuan perempuan semua. Jadi terima kasih banyak-banyak perbincangan yang very very fruitful, yang kita boleh ada, orang kata bertukar-tukar pengalaman, bertukar pendapat. Jadi daripada apa yang saya sarankan tadi, kesimpulannya macam yang saya sebutkan tadi itulah. Yang saya sebutkan tadi tu, sebenarnya kita ni berada dalam keadaan yang memang kena sentiasa beringat, sentiasa kena berjaga-jaga, dan kena gembling usaha tu lebih lagi. Okay, kalau kita adalah team leader, kita pastikan yang kita boleh bawa bersama anak-anak buah kita untuk ke depan. Kita boleh bantu mereka untuk ke depan. Kalau kita tak ada projek yang kita boleh buat untuk pasarkan, kita carikan projek. Saya percaya banyak je projek-projek yang tenat sekarang ni kat luar sana, yang dah memang siap tapi tak terjual. Kalau kita tak approach developer ni, developer tu takkan tahu tentang kita. Kita tak boleh nak ni. Jadi macam mana cara nak jual skill-skill tu, saya rasa leader-leader, tuan-tuan perempuan semua mesti tahu dengan pengalaman yang dia ada. So marketing strategi tu saya tak naklah ulas, saya tak nak kupas lanjutlah. Saya serahkan kepada tuan-tuan perempuan sebagai principal, sebagai team leader yang mungkin dah berpengalaman, boleh bantu anak-anak bawah. So inilah kita gunakan kesempatan yang ada ni untuk kita bangkit bersama, bantu satu sama lain. Kalau boleh tekankan perkara ni, fokuskan untuk kita
bangun, kita bangkit bersama. Sudah-sudahlah, apa-apa yang dah berlaku lepas tu kita maafkan je lah. Kita maafkan, kita move forward. Move forward, kita bina landasan untuk lebih maju ke depan. Okay, itu saranan saya. Alright? Okay, faham coach? Terima kasih atas perkongsian ini sama-sama. Okay, terbaik coach, always support each other among ranks, tak kisah ejen tu bumi or non bumi, tak silang each other untuk naikkan industri tanah. Yes, okay, so itulah yang saya syorkan. Terima kasih Muhammad Muaz. So kesekian kalinya saya mendoakanlah tuan-tuan dan puan semua dipermudahkan segala urusan, murahkan rezeki. Kalau ada apa-apa grudge ataupun ada apa-apa dendam tu, buanglah jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Sekarang ni masanya untuk kita bersatu, especially kita sebagai pemain-pemain hartanah dalam industri hartanah Muslim. So kalau tengok posting-posting saya sebelum ni, niat saya tahun ni memang kalau tak kerana COVID-19 ni, saya rasa insya-Allah saya dah on the right track dah. Tapi tak apa, mungkin ini ujian bagi saya. Saya anggap ni sebagai satu hikmah lah. Saya target by end of 2020 ni, saya dah bantu 100,000 orang dapat rumah pertama. Itu target saya sebenarnya. Target saya tahun ni bukannya target saya ujung tahun nanti saya nak beli kereta baru ke, nak beli rumah baru, tak ada. Target saya tahun ni, saya nak tengok saya dapat bantu 100,000 orang untuk memiliki rumah pertama mereka. Itu target saya. So minta tolong tuan-tuan dan puan aminkan apa yang saya doakan, apa yang saya hajatkan tadi tu. Okay, right? So itu saja untuk saya punya perkongsian pada pagi ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan semua kerana sudi join saya. Dan okay, insyaAllah kita jumpa lagi esok. Kalau tak ada apa-apa aral, saya akan ke udara macam biasa pukul 10. Topiknya nanti saya fikirkan dulu. Saya tak fikir lagi apa topik yang nak discuss esok. Tapi insyaAllah akan saya war-warkan dalam page hartanah anda ni, mungkin malam atau petang sikit ni lah. Okay, so itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.